Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada penonton-penonton yang sedang menonton video saya ini. Okey, saya Muhammad Asfar bin Jasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Syahari bin Samsudin. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syami Hakim bin Yazid. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tengku Muhammad Asrul Syazwan daripada Kuala Tuman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Luqman bin Cik Muhammad Zani. Okey, hari ini saya dan juga rakan-rakan saya yang lain ingin membicarakan mengenai isu pergaulan bebas terhadap pelajar-pelajar di universiti. Okey, sebelum kita membicarakan lebih mendalam mengenai isu berkaitan pergaulan bebas ini, mari kita mengenali apa itu pergaulan bebas. Okey, pergaulan bebas ini ialah satu pergaulan yang dikatakan melanggar tuntutan-tuntutan daripada agama ataupun perilaku yang tidak baik. Pengertian daripada ayat pergaulan bebas ini diambil daripada dua ayat, iaitu pergaulan dan juga bebas. Pergaulan ini ialah proses interaksi daripada individu dan juga individu yang lain, atau individu dan juga kelompok. Manakala bebas bermaksud satu perilaku atau perbuatan mengikut sesuka hati kita sehingga terlepas daripada kewajipan ataupun tuntutan-tuntutan agama yang sepatutnya kita patuhi. Pergaulan bebas ini sering dikaitkan dalam kalangan ataupun golongan remaja. Okey, siapa golongan remaja? Menurut WHO, golongan remaja ini adalah transisi daripada umur 12 tahun hingga umur 24 tahun. Daripada umur 12 tahun hingga umur 24 tahun, Granville Stanley Hall 2005 mengatakan remaja akan melalui satu fasa yang penuh dengan kekeliruan, kesedihan dan juga konflik. Pada zaman tu jugalah remaja mula mencari identiti dan juga bina konsep kendiri. Isu pergaulan bebas di kalangan remaja ni dah lama dibincangkan dan juga isu ni menjadi salah satu isu sosial yang penting dalam negara kita. Pelbagai pihak dan setiap lapisan masyarakat memandang isu ini adalah satu masalah yang perlu ditangani kerana remaja merupakan generasi yang akan mewarisi negara. Jika tidak melahirkan generasi yang berwibawa, maka rosaklah negara yang tercinta ini di masa hadapan. Tanpa melengahkan masa, kami akan mengupas beberapa ciri-ciri, faktor dan juga kesan terhadap pergaulan bebas pelajar universiti. Okey, saya akan menerangkan beberapa ciri-ciri yang adanya pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Yang pertama ialah golongan muda ini mudah terpengaruh dalam pergaulan yang tidak sihat. Contohnya seperti mereka sering melibatkan diri mereka di kelab-kelab sosial, pesta dan tempat-tempat yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada mereka. Yang kedua ialah mereka sudah terbiasa mengambil bahan-bahan yang terlarang. Bahan-bahan yang terlarang contohnya seperti air arak, dadah dan benda-benda yang boleh menghayalkan mereka. Yang ketiga ialah mereka sering menunjukkan sikap yang tidak elok ataupun sikap yang negatif, seperti melawan ibu bapa mereka, tidak menghormati orang yang lebih tua, tiada adab dalam percakapan semasa bercakap dengan rakan-rakan, adik-beradik dan saudara mara mereka. Okay, yang sekali ada yang keempat ialah mereka ni sering berpenampilan yang tidak sopan. Contohnya memakai pakaian tidak menutup aurat, memakai pakaian yang ketat dan memakai pakaian yang boleh menarik perhatian masyarakat. Baik, antara faktor berlakunya pergaulan bebas dalam kalangan remaja adalah yang pertama dari segi diri sendiri. Seperti mana yang kita tahu, seorang remaja itu mempunyai perasaan ingin mencuba sesuatu perkara yang baru. Jadi mereka tidak dapat membezakan sama ada perkara yang mereka lakukan itu baik ataupun buruk. Apabila perbuatan yang mereka lakukan itu baik, ia akan mendatangkan kebaikan kepada diri mereka, dan sekiranya perbuatan yang mereka lakukan itu buruk, ia akan memudaratkan diri mereka.
Dan golongan remaja adalah golongan yang mudah terpengaruh dengan gejala-gejala yang tidak sihat yang boleh dilihat pada hari ini. Baik, faktor yang seterusnya adalah dari segi institusi keluarga. Seperti mana yang kita tahu, institusi keluarga berperanan dalam menjaga, melindungi, mendidik dan membimbing anak mereka sehingga dewasa. Tetapi apa yang dilihat pada hari ini, institusi keluarga telah gagal dalam memainkan fungsi yang sewajarnya dalam membentuk sasiah diri anak mereka. Kesan daripada kegagalan tersebut, ia akan menyebabkan anak-anak mereka terjerumus ke kancah yang tidak sihat dan menjadikan anak-anak mereka membawa cara hidup masing-masing. Baik, faktor yang ketiga adalah dari segi media massa. Dalam konteks ini, media massa perlu memainkan peranan yang penting dalam membentuk kepribadian seseorang remaja itu. Tetapi semenjak kebelakangan ini, media massa telah membuka ruang yang luas dalam memaparkan pelbagai unsur-unsur yang negatif dan menjadi ikutan kepada remaja pada masa kini. Ini akan menyebabkan mereka terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang disiarkan melalui media elektronik. Baik, faktor yang keempat adalah dari segi masyarakat. Apabila kita sebut masyarakat merupakan badan yang tidak formal dalam membantu untuk membina persekitaran masyarakat yang baik. Masyarakat ini tidak kira sama ada ibu bapa, jiran tetangga, pensyarah ataupun sebagainya. Ia perlulah menunjukkan contoh yang baik kepada seseorang remaja supaya ia menjadi panduan dan ikutan kepada mereka. Namun pada hari ini masyarakat hanya melihat dan tidak mengambil sebarang tindakan sekiranya seseorang remaja itu melakukan kesalahan. Di sini saya akan menerangkan tentang kesan-kesan buruk pergaulan bebas terhadap pelajar-pelajar di universiti. Pertama, kemerosatan pelajaran. Pelajar yang sering bersosial dan keluar berpasangan menyebabkan mereka mudah terjerumus dengan perkara-perkara yang merosakkan akhlak. Jadi mereka akan lebih tertumpu kepada keseronokan dan menghabiskan masa dengan pasangan berbanding dengan pelajaran. Yang kedua, keruntuhan akhlak. Mereka yang bergaulan bebas ini akan berkawan dengan individu atau kumpulan yang tidak baik seperti mak rempit, gangster dan sebagainya. Pergaulan tersebut akan menyebabkan mereka berubah kelakuan dan sikap. Antaranya melawan cakap ibu bapa dan ada juga yang berani mencuri wang ibu bapa mereka. Yang ketiga, pembuangan bayi. Mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas akan menjalinkan hubungan di luar tabi'i, menyebabkan remaja perempuan tersebut mengandung. Situasi ini menyebabkan mereka membuang bayi yang baru dilahirkan di tempat-tempat yang kotor seperti di tong sampah, di tepi longkang dan sebagainya. Dan yang terakhir ialah penyebaran penyakit. Antara penyakit tersebut ialah AIDS. Penyakit ini boleh membawa maut dan ubatnya masih belum ditemui sehingga ke hari ini. Yang saya dapat simpulkan dalam video tersebut ialah gejala pergaulan bebas dalam kalangan remaja di peringkat universiti adalah semakin berleluasa. Perkara tersebut berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor yang mendorong mereka untuk berkelakuan sedemikian. Antara faktornya ialah kurang didikan agama, kurang perhatian daripada ibu bapa, masalah keluarga dan sebagainya. Gejala pergaulan bebas ini juga sering berlaku di kalangan remaja kerana pada saat ini mereka mengalami proses peralihan daripada kanak-kanak kepada dewasa. Keadaan ini mendorong mereka untuk mencuba sesuatu yang baru dan tidak pernah dilakukan oleh mereka sebelumnya. Di sini kita dapat melihat betapa pentingnya peranan ibu bapa dalam memberikan nasihat dan ilmu agama yang mencukupi dalam diri anak-anak sebagai bekalan diri untuk menghadapi cabaran kehidupan di alam universiti. Oleh itu, ibu bapa seharusnya lebih peka terhadap isu ini bagi memastikan anak-anak mereka tidak terjebak dengan perbuatan yang tidak bermoral ini. Pihak pengurusan dan pentadbiran universiti juga perlu memainkan peranan dalam mencegah gejala tidak bermoral ini daripada berleluasa tanpa sebarang sekatan dan tindakan yang sewajarnya kepada pelaku. Hal ini kerana universiti merupakan salah satu tempat untuk pelajar-pelajar menimba ilmu, pengetahuan dan bukannya tempat untuk melakukan perbuatan yang tidak berakhlak.
Akhir sekali, kerjasama antara ibu bapa dan pihak universiti termasuk pelajar itu sendiri diharapkan dapat mencegah gejala pergaulan bebas dalam kalangan pelajar universiti daripada terus merebak dan mempengaruhi pelajar-pelajar yang lain.